Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karimi wa alihi wa ashabil kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengurusi masjid dan juga barisan hari jawatan puasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hajat, Tuan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini serba sedikit memberikan kita ilmu untuk kita jadikan sebagai panduan dan juga amalan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, rasanya macam lama tak jumpa. Lepas saya tak dapat datang, ada kecemasan. Mak saya tu kena jantung, kena serangan jantung, bukan serangan jantung lah. Ketika tu bacaan nadi dia 30. Bacaan nadi tu 30. Dah rendah sangat dah. Bawa pergi hospital di Alor Gajah di Melaka. Kemudian Melaka hantar pergi ke hospital Serdang di bahagian jantung. Bahagian jantung. Mula-mula sampai tu dia kata nak pasang bateri. Kat jantung tu boleh pasang bateri. Saya pun terfikir macam manalah jantung tu dipasang bateri. Duduk dalam lebih kurang 2 hari. Doktor kata ada saluran tersumbat. 2 saluran tersumbat. Yang satu dia dah buat, yang satu lagi belum. Dia kata teruk sikit lah, yang satu tu sumbat. Lepas tu tengok macam dah okey lah. Rupanya akhirnya kena pasang bateri juga. Saya ingatkan bateri tu letak dekat jantung. Rupanya letak dekat sini, bawah bahu ni. Bateri tu letak kat sini. Bukan bateri yang macam dekat DIY tu. Kalau bateri tu senang, kita boleh banyak-banyak, boleh kan? Letak bateri tu tuan-tuan harganya RM15,000. RM15,000. Dia kata, doktor kata ada duit, kita buat. Tak ada duit, kita tangguh. Boleh tangguh rupanya. Buat jantung ni mana boleh tangguh kan? Korek lah sana sini RM15,000. Akhirnya bila dah selesai semua tu, nak bayar, nak keluar buat lah tu, nak keluar hospital.
Hukumnya tak payah bayar. Tak payah bayar. Dia kata adalah nanti hospital yang uruskan, dia kata tak payah bayar. Selamat 15,000. Simpan balik semula. Sebab tu alhamdulillah dah keluar dari hospital pada hari Khamis yang lepas. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ini kuliah kita berkenaan dengan fiqh solat, iaitu memahami ibadat solat. Dan saya rasa malam ni macam tak perlu tayangkan video dululah. Kita fahamkan dulu berkenaan dengan semayang ni. Bila kita dah faham, baru kita tengok video tu, baru kita boleh faham. Tapi dalam kitab ni memang dia terangkan tentang solat orang yang uzur terlebih dahulu. Tapi untuk saya rasa untuk kita lebih faham, kita apa kata orang tu, baca kitab dulu untuk fahamkan berkenaan dengan semayang ni. Bila kita dah faham, nanti kita tengok video, baru kita faham. Oh betul Ustaz kata macam tu kan. Baik, malam ini kita masuk kepada pengertian sembahyang. Perkataan sembahyang tercantum dari dua suku kata, iaitu sembah dan yang. Nah, ini dalam kitab ni tuan-tuan. Orang Melayu kita sebut sembahyang, kan? Maka dia daripada dua suku kata, iaitu sembah dan juga yang. Dalam bahasa Sanskrit, yang itu bererti Tuhan. Yang tu maksudnya Tuhan dalam bahasa Sanskrit, bahasa Sanskrit. Oleh itu, sembahyang dalam agama Islam bererti sembah Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahyang itu sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Maka dalam agama Islam kita sembah Tuhan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah menyembah patung, berhala dan sebagainya. Itu istilah sembahyang. Sembahyang di dalam bahasa Arab pula dipanggil solat. Dalam bahasa Arab, orang Arab tak sebut sembahyang, orang Arab sebut solat. Dalam Al-Quran juga sebut solat. Orang Melayu yang sebut sembahyang. Kadang-kadang tak jadi sembahyang pun, semayang. Oh, dah semayang. Kan, dia tak jadi sembahyang dah. Menurut pengertian bahasanya, solat itu bererti doa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam sembahyang itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kita baca di dalam solat. Dalam istilah syarak diertikan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan melalui beberapa ucapan, bacaan dan perbuatan. Maksudnya tuan-tuan, solat ini adalah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan juga disudahi dengan salam, mengikut kepada syarat-syarat dan cara-cara yang tertentu. Sembahyang ni maksudnya perkataan perbuatan kita yang kita mulakan dengan takbiratul ihram dan kita akhiri dengan salam. Maka itu yang namanya solat. Baik, kedudukan dan kepentingan sembahyang di dalam Islam. Kedudukan ibadat sembahyang dalam Islam amat tinggi dan mulia. Hal ini telah diperjelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Ini tuan-tuan pernah dengar hadis ni kan? Solat itu adalah tiang agama.
maka sesiapa yang mendirikan bererti ia telah menegakkan agamanya. Kemudian sesiapa yang meninggalkannya bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ada setengah-setengah ulama hadis, muhaddisin, hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. As-salatu imanuddin ini, hadis ini dikategorikan sebagai dhaif. Kerana dalam usul galur orang-orang yang sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia ada satu sahabat yang dia ada masalah di situ. Maka kedudukan hadis ini pada kedudukan dhaif. Tetapi kita boleh untuk fadailul amal kita, untuk kita ambil dia sebagai pengajaran kita. Manakala dan sabdanya lagi, wala dina liman la salata lahu, innama mawdi'us salati minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasadi. Maksudnya, dan tiada agama bagi orang yang tidak menunaikan solat. Sesungguhnya kedudukan solat dalam agama Islam diibaratkan seperti kepala kepada tubuh badan. Hadis riwayat At-Tabrani daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sembahyang ni tuan-tuan, solat ini diumpamakan seperti kepala. Kalaulah tubuh badan kita ni tak ada kepala, maka apa jadi? Kalau agama kita ini tidak disertai dengan solat, maka apa jadi? Itu dia. Solat adalah rukun Islam yang kedua dan yang paling utama selepas mengucap dua kalimah syahadah. Kalau dalam rukun Islam, yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua adalah solat 5 waktu sehari semalam. Solat ini di tempat yang kedua selepas mengucap. Maka menunjukkan kepada kita bahawa kedudukan solat ini amat tinggi dalam Islam. Sehingga kan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti adalah solat. Solat ni tuan-tuan, benda ibadah yang kita perlu jaga, yang kita perlu tunaikan. Walau bagaimanapun keadaan kita, janganlah kita menjadikan alasan-alasan yang tertentu untuk kita meninggalkan solat. Kemudian malahan di dalamnya terkumpul hakikat kelima-lima rukun Islam. Di dalamnya ada ucapan dua kalimah syahadah. Dalam solat juga kita mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian solat adalah suatu kemuliaan kepada hamba, di mana si hamba diizinkan menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rasmi sebanyak 5 kali sehari semalam. Solat ni tuan-tuan adalah hubungan kita ataupun perjumpaan kita, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari. Allah berikan kita keizinan untuk kita bertemu dengan Allah. Nampak tuan-tuan? Allah pencipta kita, Tuhan kita, berikan kita kesempatan untuk kita menghadap dia 5 kali sehari. Kalau ketua kampung ni tuan-tuan, kadang-kadang nak menghadap, nak jumpa ketua kampung pun lagi susah daripada nak menghadap Allah. Nak jumpa ketua kampung, nak minta sign, asyik tak dekat rumah je lah. Susah no nak jumpa. Nak jumpa dengan imam pun sama. Nak jemput, nak cakap dengan imam ni, rumah nak buat kenduri, nak suruh nak bawa tahlil, cari imam tak jumpa-jumpa, susah betul imam ni.
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, 5 kali Allah berikan kita kesempatan untuk kita menghadap Allah. Dalam kitab ni dia kata apa? Sedangkan dalam kehidupan harian hamba tidak mungkin, malahan mustahil dia boleh mendapat penghormatan yang membenarkannya menghadap pembesar negara sekian kali banyaknya. Kalau kita nak jumpa dengan sultan, nak jumpa dengan YB, susah. Tak mungkin kita boleh jumpa YB itu satu hari 5 kali. 5 kali nak jumpa YB nak buat apa? Kan? Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh jumpa 5 kali sehari. Penghormatan yang Allah berikan kita kepada kita hamba dia. Kemudian bukan sahaja kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di dalam solat itu juga kita mengemukakan berbagai-bagai permohonan dan rayuan. Tuan-tuan, kalau kita ada apa-apa yang kita nak mohon pada Allah, mohonlah di dalam solat. Kerana di dalam solat itu ada tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Sebagai contoh, di sujud yang terakhir kita boleh berdoa kepada Allah sebelum kita memberi salam. Tapi berapa ramai daripada kita yang doa di situ? Mungkin tak ada yang doa di situ. Sedangkan itu adalah salah satu tempat yang baik untuk kita berdoa. Doa, tuan-tuan, jangan pernah berhenti berdoa. Saya berdoa, tuan-tuan, dah hampir 10 tahun saya tak ada anak, tapi alhamdulillah Allah bagi tahun ni. Orang saya tengah mabuk, tengah pening-pening kepala. Lepas 10 tahun, tuan-tuan, anak saya yang kecil tu dah 10 tahun dah. Dah 10 tahun, barang-barang baby semua dah simpan, dah buang dah. Tak ada dah 10 tahun. Pada anggapan kita ni, tak adalah anak, cukup dah 3 je. Tiba-tiba tahun ni Allah bagi pula. Dapat rezeki yang tak dijangka. Kita doa-doa jugalah kan. Tapi bukannya doa masa kita nak doa tu bukan Allah bagi masa tu. 10 tahun, tuan-tuan, baru Allah bagi. Maksudnya nak jadi bapa semula. Macam janggal jugalah kan. Yang 10 tahun tak pegang baby, tiba-tiba nanti tahun depan pegang baby pula. Kan? 10 tahun rumah tak ada bunyi kata orang tu budak nangis, tiba-tiba tahun depan nanti dengar pula budak nangis kat rumah. Dah nak kena bangun malam buat susu pula. Saya rasa kalau dah 10 tahun ni, saya rasa senangnya anak dah besar ni, dah pandai mandi sendiri, dah pandai siap semua kan. Tiba-tiba tahun depan balik semula kepada perkara yang kita dah 10 tahun tak buat. Allah bagi, tuan-tuan. Yang penting jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Kemudian sembahyang juga merupakan satu kunjungan mahabbah bagi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hamba memberi salam dan mempersembahkan selawat dan doa restu kepada baginda semasa membaca tahiyat. Dalam solat juga, tuan-tuan, bukan sahaja kita bertemu dengan Allah, malahan kita juga mempersembahkan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa kita membaca tahiyat awal, tahiyat akhir, kita berselawat kepada Nabi. Kalaulah, tuan-tuan, dalam kita tak solat ni, kalau kita tak solat ni, saya rasa mustahil untuk kita nak selawat setiap hari. Tapi dengan adanya solat ini, maka hari-hari kita berselawat kepada Nabi. Tapi itulah selawat dia dalam semayang je lah. Luar semayang dia tak selawat dah. Kan? Besar, tuan-tuan,
Solat yang Allah berikan kepada kita ini, yang Allah syariatkan kepada kita ini, bukan sahaja kepada Allah, malahan kepada baginda Nabi SAW. Selain itu juga melalui kewajipan berjemaah dan fardu Jumaat. Sembahyang adalah satu ibadah yang mempunyai hubungan dua hala, iaitu hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Maka tuan-tuan, dalam kita solat berjemaah ini bukan sahaja hubungan kita dengan Allah, maka hubungan kita juga dengan manusia. Melalui solat berjemaah ni lah kita jumpa kawan-kawan kita. Kalau tak, bila masa nak jumpa tuan-tuan? Kadang-kadang selisih dekat tepi tengah jalan pun selisih je lah. Tapi bila mana kita datang ke masjid, ke surau, kita solat berjemaah, kita boleh jumpa kawan-kawan kita. Kita boleh berbual. Nanti masa makan kita berbual lah. Jangan masa semayang ni kita berbual. Kan, masa kita makan kita boleh berbual dengan kawan, tanya khabar dia sihat tak sihat, hubungan kita dengan manusia ni. Yang perempuan pun boleh bersembang-sembang. Dan tiba-tiba nampak kawan pakai gelang emas, boleh tanya, gelang besar, gelang kau tak pernah nampak aku pakai sebelum ni. Kan boleh berbual. Dan yang lelaki boleh berbual macam-macam, pasal bola sepak boleh, pasal kereta pun boleh, pasal mancing pun boleh. Jadi hubungan kita dengan manusia juga akan terjaga dengan sebab solat. Solat berjemaah. Kalau solat seorang-seorang kat rumah tuan-tuan, apa dapat? Banyak hubungan kita dengan Allah, tapi kita tak dapat hubungan kita dengan manusia. Solat Jumaat terutamanya bagi kaum lelaki. Solat Jumaat ni tuan-tuan, seminggu cuma sekali je bagi lelaki lah. Itu pun kadang-kadang susah nak datang solat Jumaat. Tahun depan lagi pula, hari Jumaat dah kerja. Tahun ni, beberapa tahun ni Jumaat tu cuti, dengan alasannya supaya nanti orang-orang lelaki bolehlah pergi solat Jumaat, bolehlah datang awal sikit ke masjid. Rupanya sama juga, datang pun waktu dah nak habis khutbah baru sampai. Pun ada juga yang tak solat Jumaat. Tahun depan hari Jumaat kerja, cuti Sabtu Ahad. Nanti adalah alasannya, tak boleh hari Jumaat kerja, tak sempat. Ini bukannya kata orang tu masjid jauh sangat, masjid pun dekat. Baik, kemudian kerana tinggi dan mulianya kedudukan solat itu, maka perintah kewajipannya disampaikan sendiri oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya pada malam Isra' dan Mi'raj. Nampak tak tuan-tuan? Solat adalah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada Nabi secara langsung, bukan melalui perantaraan malaikat Jibril, bukan melalui perantaraan wahyu, tapi Allah sendiri yang memerintahkan Nabi. Dalam malam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, Allah perintahkan Nabi supaya solat. Nampak tuan-tuan? Bezanya solat dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka dekat situ kita dah nampak, memang solat itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan bukan setakat itu sahaja, malah Allah telah memperkukuhkan lagi perintahnya itu dengan mengulang-ulangkan acap kali suruhan menunaikan kewajipan solat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tuan-tuan, berapa banyak ayat-ayat yang memerintahkan tentang solat. Tak cukup lagi ke tuan-tuan? Menunjukkan kepada kita tentang kedudukan yang tinggi. Solat ini kedudukannya tinggi. Oleh kerana amat pentingnya, maka Rasulullah SAW telah berpesan
di saat-saat sebelum baginda menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan sabdanya, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Bermaksud peliharakanlah sembahyang dan peliharakanlah hamba-hamba sahaya kamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sehingga kan sampai saat akhir Nabi, tuan-tuan, memerintahkan kepada kita supaya solat, peliharalah solat. 5 kali sehari je, tuan-tuan, kita sembahyang. 5 kali sehari. Allah bagi kita 24 jam. Pula sekarang ni pula masa waktu solat ni sekarang ni dah awal. Subuh awal, Zuhur awal, Asar awal, Maghrib awal, Isyak pun sekejap lagi lah, awal juga. Kan? Tak lama lagi. Sebab apa awal, tuan-tuan? Dia sebab kita punya masa ni, bumi kita ni dia beredar, dia berpusing. Sampai masa ada kalanya dia akan jadi awal, ada kala nanti dia akan jadi lambat. Biasa lambat tu bila, tuan-tuan? Puasa. Nanti bulan puasa mulalah. Kenapa lah bulan puasa ni masuk waktu lambat pula? Tak puasa 6.59, 6.55 dah masuk waktu maghrib. Puasa 7.20. Lambat tu. Kan? Sebab apa, tuan-tuan? 7.20 biasanya maghrib kalau bulan puasa tu 7 suku, 7.20. Itulah paling lambat. Kan? Bulan tak puasa 6.55. Kemudian justru amat penting dan mulianya sembahyang itu, maka Allah dan Rasulnya telah mempertanggungjawabkan atas bahu ketua keluarga untuk melaksanakan kewajipan menyuruh keluarganya bersembahyang. Oleh kerana pentingnya solat ini, tuan-tuan, Allah telah menurunkan tanggungjawab kepada ketua keluarga. Siapa ketua keluarga? Kita lelaki, suami, ketua keluarga. Bukan isteri. Kita suami ni sebagai ketua keluarga. Walaupun kadang-kadang isteri tu macam ketua. Kadang-kadang isteri tu dia macam ketua keluarga tau. Sebab suaminya dah blur gitu. Suaminya dia isteri pula yang mainkan peranan macam ketua keluarga. Anak tak sembahyang, tuan-tuan, biasa siapa yang tegur? Mak isteri. Tak sembahyang pula. Tak sembahyang lagi. Ayah relax, tengok je. Kan? Biasanya gitulah. Ayah tengok. Ayah ni dia memang seorang yang relax, seorang yang dia tenang je. Kan? Ayah tak perlu cakap banyak-banyak. Sekali dia tengok je, jeling je. Anak tu tengok, dia terus bangun pergi sembahyang. Kalau mak dia cakap, kenapa sembahyang ke belum dah pukul berapa ni? Dia pun tak tahu lagi. Kan? Tapi kadang-kadang fungsi itu, kita sebagai ketua keluarga, tuan-tuan, solat ini yang dipertanggungjawabkan kepada suami untuk memastikan ahli keluarga dia menunaikan solat. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tak mendirikan solat. Sebab nanti apa, tuan-tuan? Di akhirat nanti, siapa yang akan dipersalahkan? Kita, tuan-tuan. Katakanlah selangkah lagi kita nak masuk dalam syurga Allah. Selangkah lagi, tuan-tuan. Tiba-tiba anak kita tarik kaki kita. Ayah nak masuk syurga ni kau tarik kenapa? Allah kata apa? Anak tu kata apa, tuan-tuan? Itulah ayah dulu masa dekat dunia dulu, ayah tak pernah hajar kita sembahyang. Masa dekat dunia dulu, ayah tak pernah pun marah kita kalau kita tak sembahyang. Kena ajar, tuan-tuan. Anak kita ni, tanggungjawab kita, orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab kita, pastikan dia
menunaikan solat. Tanggungjawab kita, suami. Jangan risau tuan-tuan, beras kita beli. Jangan takut, kita suami ada power, kita ketua keluarga. Apa yang kita kata itulah keputusan yang muktamad. Kalau kita suruh solat, insya-Allah tuan-tuan, anak tu akan takut. Anak akan takut. Sebab lelaki ni dia punya sifat dia adalah dia jarang bercakap dan dia jarang marah. Tapi bila dia marah, maka anak-anak akan takut. Ibu ni dia selalu marah. Tiap-tiap hari kalau boleh dia marah anak tu. Sebab tu anak tu dah tak boleh, kata orang tu dah tak kisah pun. Mak tu marah sekejap je, nanti okeylah. Tapi kalau ayah tuan-tuan, tu dia lain. Maka pastikan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab kita untuk menunaikan solat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu mengerjakan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sebab ni kadang-kadang ni tuan-tuan, anak-anak kita ni, dia kalau kita suruh solat, macam-macam alasan dia. Kan? Kadang-kadang dia menguji kita punya kesabaran. Pergi semayang sana? Kejap lagi lah ya. Kejap sikit lagi. Nak tengok ni kartunnya, tengok TV dramanya, sekejap lagi semayang. Ada yang sampai kadang-kadang, tuan-tuan, dah semayang belum ni? Dah. Padahal belum semayang. Sebab tu kalau anak kita solat, kalau yang kita kecil lah tuan-tuan, anak kita solat ni, tengok dia semayang. Sebab apa? Takut dia solatnya tu tuan-tuan. Budak-budak biasalah, solatnya tu tak mengikut kepada cara yang betul. Dia nak cepat. Kalau isteri kita semayang, insya-Allah isteri kita semayang memang dia tahulah semayang kan. Walaupun dia semayang cepat-cepat tu nak tengok drama, tapi janganlah kita semayang. Kadang kalau kita suami tengok isteri semayang, tak boleh semayang dia. Kan? Saya kadang isteri saya semayang, tuan-tuan saya tengok. Lepas tu dia tulis pula. Saya kata, abang semayang je lah. Tak boleh dah, abang duduk sini dah keluar. Gitu. Kan? Ada tak boleh pula orang tengok. Kalau tuan-tuan, kalau isteri tak payah tengok dah. Kalau anak-anak kita yang kecil itu kita tengok bagaimana mereka semayang dan bersabar. Dalam menyuruh untuk keluarga kita ini menunaikan solat, maka kita perlu bersabar. Kemudian, la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rezeki daripadamu. Nahnu narzuqu wal 'aqibatu littaqwa. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan ingatlah akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Solat ni juga tuan-tuan adalah sebagai tanda kita orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa ini adalah kita patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian tanggungjawab ibu bapa mendidik dan memerintah anak-anak mereka bersembahyang sudah bermula semenjak si anak berumur 7 tahun. Perintahkan anak-anak kita, ajarkan mereka solat ketika mana mereka berumur 7 tahun. Kerana hal ini telah diriwayatkan oleh baginda Nabi SAW dalam sabdanya, murru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sembahyang semasa mereka berumur 7 tahun. Suruh dia sembahyang ketika mana dia umur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan sembahyang semasa mereka berumur 10 tahun. 7 tahun kita suruh dia sembahyang. Kita ajarkan dia sembahyang.
Sampai umur 10 tahun tuan-tuan, kalau dia tak solat juga, maka pukullah dia. Tapi bukan dengan pukulan yang pukulan yang batu-batu. Tak boleh tuan-tuan, pukul dengan sekadarnya. Dan juga dalam peringkat umur tersebut, hendaklah dipisahkan tempat tidur mereka jauh antara satu dengan yang lain. Maksudnya kalau ada adik-beradik lelaki dan perempuan, ketika mana umurnya 10 tahun, maka pisahkan tempat tidur di antara adik-beradik lelaki dan perempuan itu tadi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sampai di situ untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan berkenaan dengan solat ini kita dapat memahami serba sedikit, dan insyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan melihat dosa dan juga hukum orang yang meninggalkan solat. Jadi sekian sahaja. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.